السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف ayat 14 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, kalau dia dimakan oleh serigala sedang kami ramai jumlahnya, sesungguhnya kami sudah tentu adalah orang-orang yang rugi. Setelah mereka pergi dan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar pergi, mereka pun melakukannya demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu
mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buak-buak menangis. Mereka berkata, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dan bagi sahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah pelesu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelakkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jiwalah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. พวกเขากล่าวว่าหากสุนัขป่ากินเขาทั้งที่เรามีจำนวนมากดังนั้นพวกเราเป็นผู้ฆ่าคุณอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาพาเข้าไปพวกเขาตกลงกันว่าจะเอาเขาโยนลงไปในบ่อลึกและเราได้ประทานองค์การแก่เขาอยู่ทุกว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาในเวลาค่ำพลางร้องไห้พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกันและเราได้ปล่อยยูซุฟไว้เฝ้าสิ่งของเราและสุนัขป่าได้มากินเขาและท่านย่อมไม่เชื่อเราทั้งที่พวกเราเป็นผู้พูดจริงและพวกเขาได้นำเสื้อของเขามามีเลือดปลอมติดอยู่เขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นด้วยตัวของพวกเจ้าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ทรงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. Apa lima qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, mulai daripada ayat 14 sampai kepada ayat 18. Dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur iman dan amal di hadapan Allah yang Maha mendengar, melihat, mengetahui apa sahaja bacaan kita dan gerak kita. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada, akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, banyak, indahnya, mulianya
wa huwa ahsanu 'indallahi sawaban. Dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbul jannati wa Rabbun nar wa Rabbu kulli syai'. Tuhan dunia, Tuhan akhirat, Tuhan syurga, Tuhan neraka dan Tuhan segala-galanya, yang akan memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Serta berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim, yang mana dua musuh inilah menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, muwas-was, menipu, khianah untuk kami nak menuju kepada syurga. Jalan kamu as-siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu, membacanya, mendengar tadabbur setiap pagi selepas solat as-subhi secara berjamaah di masjid, serta beri kesihatan, kesembuhan, sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekitar kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tatkala saudara Nabi Yusuf alaihi salam sebelah orang pergi cari ayah dia supaya nak ambil Yusuf pergi bersama keluar daripada rumah untuk menuju kepada satu tempat yang mereka sudah rancang untuk nak jahat, tak molek kepada Nabi Yusuf. Katanya berulang-ulang kali adik-beradik dia pergi minta kepada ayah dia supaya diizin kepada mereka keluar Yusuf daripada rumah. Sebab masa tu Yusuf tak ada gimana, ayah dia tahu dah duduk dalam rumah lah. Menyebab ulang kali pergi cari ayah dia, cari lepas cari, akhirnya ayah dia pun berilah izin kepada adik-beradik dia sambil berkata, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ayah berkata lagi, kalau Yusuf pergi bersama denganmu ni, aku ni berasa serabut, rasa duka cita ni, nak ayat atas tak harap, nak ayat kata pun tak molek tuduh kepada adik-beradik ayah dengan pak. Kalau kita jenis pasal pak tak berjuru, Allah kacau nak pergi bunuh anak ke? Kalau dia tak berjuru lah. Minta lepas minta, ada gapo dengan Yusuf? Nak pergi mati dia ke? Nata anak celaka ni, tak molek tu. Ini pasal mak pak tak molek, suka kata tuduh pada anak. Ini adalah perbuatan keji haram kepada ibu bapa. Jangan kata benda tak molek kepada anak, walaupun anak kita jahat sekamang kali pun. Doalah benda molek dia. Jangan tubik benda tak molek daripada bibi mulut kita kepada anak. Sebab itu adalah perkara yang bawa dosa pada kita. Sebab doa ayah mak walaupun molek tak molek, yang tubik daripada bibi mulut dia tu dakwatul mustajabah. Saya terima selalu doa dia. Bahaya nah. Sebab itulah Yaqub dia tak kata hudah kepada anak dia. Tahu cekak dah. Tapi aku bimbang ni. Kalau mau wagi dia gak lah, kena makan kuk rima lah, atau kena makan kuk hanya senggala lah. Kalau kadang fakmu tu duk lupa sibuk menjebak Yusuf tu makan di hanya. Kadang tu dia kata, dalam kadang ia tahu dah adik-adik ia kena buat jahat serat kepada Yusuf. Tapi ia tak kata pun tak molek. Ini kena amat hati molek nah, ayah, ibu, cewek, atau kita kata abah, mama, jangan kata benda tak molek pada anak. Allah Rabbi ya ilahi, apanya sangat kita lalu mak. Lalu itulah dia pun jawab, adik-beradik dia pun jawab lah sebelah dia tu. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Allah, kesuduk bimbang lah ayah. Kalau hanya senggala nak main makan Yusuf. Oh, fok kami ramah pada sepak menamu tungging hanya tak ada tu. Usbah kami ni gagah kepulauan ramah ni. Kesuduk bimbang. Oh, sedap Allah apa ni? Jawab dia kepada ayah dia. Kalau
Dimakan Yusuf oleh senggala ke? Inna idzal khasiru, sesungguhnya kami dalam kira adalah orang yang rugi. Kami tak rugi ni ramah ni. Oh, tak Allah sama sekali. Mimi penenon. Pok raw ni mapin klum ramai kata. Oh, tidak deh. Tak ada erah lah ayah dia pun. Yakub tak nak buat lagu mana. Buat anak duk minta lepas minta pun. Terpaksa kenawi juga pada Yusuf. Kenawi pada adik-adik dia supaya Yusuf tu bersama dengan apa dia. Sininglah mula wak khijar lah. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Dan tatkala mereka itu pergi bersama dengan adik-adik dia, Yusuf. Masa tu Yusuf ada lagi. Allah mujulah Yusuf katanya menopak menaya bila terbit pada rumah. Abad bawa gijal dia seolah begitu. Cuba kita koya gambar dia. Abad faham minta nak pergi jalan adik tak tahu apa. Tak tipu adik. Cuma ayah pesannya dia oyak ya hok memipi lagu ni kepada adik-beradikmu. Tak sesuai sikit apa adik-beradik dia main duk deneng nak murih kepada Yusuf. Yusuf tak tahu apa. Nak murih ke ayah dia lah. Tapi ni syaitan, Masya Allah, wak kau deki dengan siapa wak racangnya jahat untuk nak bunuh Nabi Yusuf AS. Tu baik lepak gedung bersama dengan abang dia. Tak ada apa dah. Boleh jalan dengan abang, mujur lah. Duk kena kurung banyak hari dah ayah dia duk kurung dia tu. Allah kata ahli tafsir At-Tabarani kata bawa tubik daripada rumah sikit jauh sikit pakak salun dah. Allah ambil pasal peluang untuk ajak pada Yusuf pakak tibuk jet putih sakah pala ikut buat suka-suka dia. Yusuf pun Allah berjeri nangis panggil ayah dalam sejarah ayat. Udah lah. Sebelah orang pakak duk gatal. Oh ni buat apa abang tu ada orang apa biasa duk manja dalam rumah pergi cari jet tu. Panggil hok nak nampak ada orang apa nak tolong pergi cari tak papang. Ikut yang awak suka rela dia. Peluang dia dah. Dia panggil peluang arum sakjai hok duk lama hari dah. Allah. Lalu itulah ikat tali. Apa hayu masuk dalam kelaga. Ay ja'aluhu fi ghayabatil jub. Lepas masuk dalam kelaga dah. Subhanallah. Boleh lepas masuk dalam kelaga, hayu masuk dalam kelaga pak. Tali ya helo masuk dalam dia kerak. Jatuh patak kelaga Yusuf AS. Subhanallahil azim. Cuba kita kaya gambar kalau kena kita adik-beradik kita buat lagu ni kita bahasa lagu mana. Kita orang tua sekalipun, kita orang besar sekalipun. Ni Yusuf umur 10 tahun, 11 tahun. Allah duduk 4-5 itu mu, pratung tak tipu nak bawa diri tak pandai lagi. Nak popang diri tak reti lagi lah budak setara tu. Nyuat demo cuba kita mikir. Hau lagu kerak tali jatuh duduk patak lagu. Tapi mujurnya qadarullah ma syafa'an kata ada toko batu besar duk lagu menyebab Nabi Yusuf boleh ngajak situ. Gatuh nak lagu. Naik duk dah dengan batu toko besar duk lagu tu. Tapi kita bahasa sedihnya adik-beradik dia tak ada pergi duk keliling tengok situ. Pakak-pakak wak wing lah dia katanya 3 hari 3 malam duk lagu. Allah makai gapo tu wallahu a'lam. 3 hari 3 malam lah duk lagu. Pok dia pun pakak wing hok ni pakak mai tengok tok gila 3 orang sehari esok ni mai tengok pula. Nak tengok Yusuf lah mati ke hidup lagi. Panggil kata setengah. Yusuf. Allah, adik pun dengar suara abang panggil, harap abang kata abang nak tolong. Menyahut suara dia, ya ada lagi tapi tak ada tolong dak. Panggil tujuan nak tahu hidup ke mati. La ilaha illallah. Belahnya cuba kita mikir kisah ni. Sengok kata, bawa panggil Pak Nabi Yusuf, menyahut suara abang yang panggil tu. Sengok dia tu nak batu toko tahu nak apa dia nak mati Yusuf.
Tapi nyo alakah abe sulur dia Yahuza mari tu jangan. Kerungkan kita apa ni perbuatan kerancangan kita jahat kepada Yusuf tu sekat ni ya. Jadi abe Yahuza dia tu lah duk nepih daripada nak bunuh Hafsah tadi tu. Putusnya hak laga. Tapi ada beradik nak bunuh situ juga. Tapi disekat oleh Yahuza abe sulur dia tadi tu. Di situlah fa'auhayna ilaihi Allah SWT wahyu kepada Nabi Yusuf. Walaupun tak ada nabi lagi pada masa tu tapi dia panggil seorang untuk masa depan nak jadi nabi tu Tuhan wahyu lah dia boleh ilham mai kepada dia. Ilham apa? Wa auhayna ilaihi kepada Nabi Yusuf la unabbi'annahum bi amrihim hadza. Tuhan kata, Yusuf, sikit lagi mu akan royak berita perbuatan abamu buat jahat kat umum ni masa depan esok. Wa hum la yash'urun, sedangkan adik-beradikmu tu tak tahu dah, terlupa dah berita ni. Terlupa dah keadaan buat jahat Yusuf. Ni tahu oleh kelaga, bakak sepak, jijak, tapak apa semua. Satu hari mu akan royak kepada abamu perbuatan jahat keji padamu. Sedangkan fok dia sebelah orang tu tak ingat habis dah. Allahu Akbar. Tengok masa panjang benda-benda ni berlaku bila masa Nabi Yusuf jadi raja duduk di Mesir dah. Kalau tak silap ayat 59 ayat 59 kecahan ni. Ayat tu masa panjang mari wahyu goyak atau masa depan lama lagi nak sapa tu. Allahu Akbar. Bukan temai wahyu Pak Yusuf ashabime aku nak akakmu naik langit. Dah. Allah. Yusuf nak pertolongi masalah ni dah 3 hari duk tak kelaga. Tapi Islam mai royak wahyu pada dia tu kata kita kok lain. Berita perbuatan jahat hok abang muak ni akan royak dia masa depan. Allah tak tahu bila lagi. Yusuf nak suruh tolong ni dah. Seorang kata tu. Ini nak ayat kata apa saja perbuatan kita kadang-kadang kita buat tu. Kadang-kadang Tuhan tak tunjuk lagi. Tak tunjuk lagi. Masa depan, masa lama, guna masa lama baru Tuhan nak tunjuk. Sebab itulah kita buat gapo kita hanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kejayaan. Jaya tak berjaya serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mustajab doa kita, insya-Allah satu hari kita akan berjaya. Walaupun kita mati dah, boleh hadi benda tu orang mari santai daripada kita. Asal daripada rancangan kita niat baik itu nak buat walaupun kita tak boleh buat sekalipun. Ni nak ayat kata Allah, mari wahyu ayat kepada Nabi Yusuf mu akan bagi tahu kepada dia semua sebelah orang ada beradikmu tu bi amrihim hadza, dengan urusan hijab dia buat jahat kat mula ni. Dan wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak tahu, lupa dah perbuatan itu. Allah bawa siap dah, tahu oleh kelaga dah. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Saya ayah dia kelik lah. Apa-apa nak maler. Waktu dia, pakat tiak buat dia. Tiak. Belah orang tu. Allah. Pen dia cuba tengok, pakat tiak. Tiak-tiak sungguh sepang kata dia Yusuf tu makan kok segala dah. Lalu telah sambil berkata kepada ayah dia, qalu ya abana, mereka berkata wahai bapa kami, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Sesungguhnya kami telah pergi berlama-lama main galak lopak melaya gi kau tunggu kau ni berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga bagai-bagai kami. Fak kami tak Yusuf sini supaya jaga bagai kami. Fak kami duk main suka nopak gi ikat kau tu gi ikat kau ni. Tahaga tu tahaga ni. Yusuf tengok bagai fak kami fa akalahu dhi'bu. Maka Nabi Yusuf dimakan oleh hanya senggala. Oh, kena tahtang hok ayah dia royak dah. Ayah dia royak dulu Yakub ya tu.
Aku ni rusing pok muak Yusuf ni maka dia makan oleh hanya senggala enggak. Perbuatan ayah dia tu jadi peluang bagi dia ambil okat supaya mai duk bohong pada ayah dia. Supaya ayah dia buka jalan with dia dah. Pok dia pun peluang besar. Allah makan kok senggala sungguh lah ayah Yusuf. Subhanallah. Tapi ayah dia tak percaya. Wa ma anta, dia kata kepada ayah dia, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, dan tidak akan percaya kepada kami, dia kata. Ayah tak percaya kalau kami kecek benar sungguh sekalipun. Apatah lagi kalau kami bohong. Sedap ni apa dia kecek ni. Kalau kami bohong juga kami kecek, ayah tak percaya dulu lah. Tapi ni benar ni perbuatan ini. Yusuf kena makan aku hanya sungguh. Walaupun benar sungguh kami kecek, ayah tak percaya, dia kata. Ayah tahu kata ayah tak percaya, dan ayah tahu kata ayah tu bohong juga kecek pada ayah dia. Ini cara dia panggil makar untuk nak menipu dia. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Walaupun kami kecek benar sekalipun, dia kata. Ayah tak percaya kami. Allah, lalu telah waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Dan untuk nak mensahkan dakwah dia tu, ayah dia tu percaya juga. Wak mari pakaian Nabi Yusuf dengan darah bohong. Jadi nak ayat kata masa nak lepak tahap Nabi Yusuf dia telaga tu, dia wear baju siap dah. Pai dia tu wear baju siap. Yusuf berkata, jangan duk wear lah baju kami ni, abek-abek. Kalau hamba mati pun semoga baju kami ni menjadi kain kafan kami dalam kelaga. Allah, Yusuf kata dia mati dah. Ada apa kata nak hidup lah, sebab apa dia wahuduh dia jahat sungguh. Minta hak dah kelaga, cuba mikir. Dia agak kata yang mati dah. Pakaian dia ni beladuk dengan dia lah supaya menjadi kain kafan dia, kata Yusuf. Tapi tak dengar. Kejinya, jahatnya. Inilah tabiat orang panggil Bani Israel. Allah, ni anak-anak cucu Nabi, tak ada orang lain dah. Ambil baju Yusuf, kata semua kerana bogek Yusuf. Tak ada telaga. Allah. Satu semula kambing, ambil darah kambing, lesek di baju Yusuf. Baju Yusuf tak ada cari sikit habuk, kata ahli tafsir. Kalau kena makan di hanya singgala nasi ada bekah. Nak gongong ke apa, baju cari tumbuh ke apa. Tapi dah ni molek-molek baju. Cuma apa darah dah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dengan darah bohong. Koyak pada ayah dia. Ayah yang berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tidak, ayah tak percaya. Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Semua perbuatan yang membuat tu adalah nafsu kamu, dan benda ni Nabi aku tak terima akal. Rap medahin mereka macam kongcing dah sebab dia tahu dah. Lalu itulah Yusuf Nabi Yaqub berkata fa sabrun jamil, sabar itulah lebih molek. Allah, tengok ujian seorang ayah menjadi rasul Nabi apabila diuji oleh Allah, maka dia kata sabarlah lebih baik. Ingat molek dah. Ni kamput khon Yaqub ni kena tidur untuk sok cha Allah Subhanahu wa taala. เขาได้กล่าวว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุด Kita temu masalah gapo, kena ujian gapo, dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja, pakailah alas senjata ni fa sabrun jamil. Sabarlah lebih comel, lebih molek. Yang duduk woi tak tahu gapo, pakai arung, pakai sai gapo semua tu jangan. Fa sabrun jamil. Sabarlah lebih molek. Dan tak pada dengan sabar saja Nabi Yusuf. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Gatul dengan Allah lah dah. Oh, iman kuat sungguh para rasul-rasul. Itulah dah. Nak ya tu Nabi. Tosak tu mesti kena tosak daripada Allah.
Cuma tu sok Tuhan nak uji kita tu, nak tengok kita setara mana. Ada ikatan dengan Tuhan dak dan guna sifat sabar yang ada pada kita dak. Ke hanya ada ayat saja apabila terpa masalah. Tak boleh. Apa yang apa? Tak boleh nak cabar atau tak boleh nak menghadapi benda-benda lagi. Sabrun jamil. Dan wallahul musta'an. Aku tak nak minta selain daripada hanya Allah yang aku nak minta. Di atas gapo perbuatan hok muduk buat tu. Pemuduk kata gapo semua tu, aku nak suruh kepada Allah dan aku nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, bukan kata nak pergi cari Nabi Yusuf dak ayah dia. Nak pergi cari mana? Makan di rumah beratlah. Nak temu mana lagi kan rumah hanya duduk mana tahu kan Nabi Yusuf. Lalu itulah fasabrun jamil. Sabar dah lebih molek. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah jiwalah yang dipohonkan nak minta tolong mengenai apa yang kamu katakan itu. Kemudian ayat gini apa semua. Itulah tawakal bulaknya ayah dia kepada Allah serta sabar tekun kumah pegangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala sama lagi besok nanti waja'at sayyaratun fa arsalu walidahum fa adla dalwa. Itulah saja waktu daripada Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.